A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan terbaik, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat, kenalan-kenalan, followers, mudah-mudahan anda semua dalam keadaan terbaik. Sekali lagi Allah pinjamkan Jumaat untuk kita. Belum pasti sahabat-sahabat kita mampu selesaikan sehingga penghujung Jumaat, dan paling tak pasti kita dapat bertemu lagi atau tidak Jumaat minggu berikut. Subhanallah. Kita setiap masa, tuan-tuan, ingat kita hamba yang dipinjamkan sebentar ke dunia ini. Jangan ambil kira kehidupan orang lain yang hidup 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun. Yang Allah pinjamkan kita sehingga hari ini pun dah terlalu banyak derita sengsara yang kita nak tanggung kat akhirat kalau tak settlekan kat dunia. Begitu lama Allah pinjamkan kita kat dunia ni, 40 tahun, 50 tahun, tuan-tuan dan perempuan, kan? Terlalu banyak perkara yang kita belum settlekan kat dunia, tuan-tuan. Tak settle kat dunia, maka settle akhirat lagi teruk. Faham tak? Faham tentang mahkamah? Lebih baik settle kat luar mahkamah daripada settle dalam mahkamah. Settle dalam mahkamah, settle penjara, settle sebat, settle compound, settle kena denda. Nampak tak? Baik settle kat luar mahkamah. Budi bicara, tolak ansur, lebih kurang. So settlekan kat dunia semua masalah kita. Kita ada banyak dosa. Asyik cerita pasal dos, tambah A sikit. Ada banyak dosa. Nampak tak? Dos ni pun menyebabkan kita banyak dosa. Masyarakat jadi huru-hara, jadi kacau bilau. Sekarang pantai-pantai laut, pusat-pusat kreasi hanya milik orang yang dapat double dose. Yang tak ada double dose, jangan bermimpi nak pergi pantai. Anggap saja pantai sudah tiada dalam hidup anda. Itu yang diinginkan oleh mereka yang ada kuasa. Anggap macam itulah buat sementara waktu ni. Dan cerita akan datang, wallahu alam. Anggap saja kalau tak dapat masuk pawagam tak ada masalah, itu kecil sangatlah. Kan? Kalau tak boleh masuk kedai itu kecil lah. Kan? Tapi bila sampai ke tahap tak boleh pergi pusat rekreasi, tak boleh bawa keluarga pergi riadah dan sebagainya, anggap sajalah, laut-laut, tak tahulah kalau kita tinggal tepi laut macam mana agaknya. Takkan nak tutup pintu depan rumah yang menghadap laut, keluar pintu belakang. Kan? Subhanallah. Sahabat-sahabat, hari ini tajuk menangis. Kan? Kita jarang menangis. Kan? Allahu Akbar. Kita terlalu banyak ketawa. Kan? Pak nak kongsi. Kan? Kita dah merdeka, tuan-tuan. Kita dah berjaya. Kan? Angka kematian pun 5 orang je semalam. Alhamdulillah. Daripada 400 lebih itu 5 orang je mati semalam. Yang lain semua adalah carry forward. Itu kata pihak yang ada kuasa lah. Mudah-mudahan mereka benar. Kalau mereka tidak benar, mereka nak jawab dengan Allah tu sakit susah. Kan? Mudah-mudahan mereka benar lah. Di saat berbelas-belas ribu orang positif, mati hanya 5 orang. Allahu Akbar. Kan? Paris nak kongsi. Kan? Kita sebenarnya dah berjaya. Kan? Dah berjaya, satu dah boleh keluar ramai-ramai, dah boleh ada hiburan terbaik. Satu ketika, kalau masih ingat, kan, beberapa bulan yang lepas, kita menantang sekeras-kerasnya apa saja hiburan yang boleh melalaikan. Di saat kita semua terperap dalam rumah. Tapi bila kita dibenarkan keluar, ada orang marah. Ada juga orang marah. Oh, marah betul lah dia. Tekan marah. Kan? Jadi kita tukar ini. Tajuk kita oleh kerana dia marah, kita tukar jadi jom ketawa dan maksiat. Nampak tak? Allahu Akbar. Satu ketika beberapa bulan yang lepas, kita semua, sebahagian besar daripada kita rakyat Malaysia yang peka, yang sedar, tahu bahawa kita sedang dalam keadaan panik, cemas, katil tak cukup di ICU. Itu fakta. Kan? Bekalan oksigen tak cukup. Kan? Melebihi paras yang ada, melebihi apa yang ada. Kan? Kemudian tiba-tiba datang program-program hiburan yang kita sama-sama tentang. Kan? Hari ini, kita dah dapat bebas, kita dah tak perlu apa pun ditayangkan kat TV. Suara kita dah tak ada. Inilah kita. Kan? Inilah kita. Tak. Kita kurang air mata, banyak nak ketawa. Kita kurang air mata, kita kurang menangis. Kita nak banyak hiburan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita banyak nak enjoy. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ni juri-juri all together now ni Malaysia. Ni dia. Ni nak tunjuk sikit dah. Ni dia.
Tengah tengok kan? Dulu kita dia benar tentang. Dulu kita dia benar melenting. Masa kita dalam rumah dulu, benar-benar kita marah. Kan? Kan? Sekarang di Malaysia. Dulu program macam ni berada kat luar negara, sekarang kat Malaysia. Menarik kita orang Malaysia. Nampak? Satu ketika dulu kita marah dalam keadaan COVID masih banyak, tiba-tiba maksiat dihidangkan kat TV. Ketika dipaparkan kali pertama, terpaksa ditangguhkan. Sebab satu Malaysia marah, satu Malaysia bersuara, satu Malaysia bengang. Hari ini kita dah boleh bebas. Dah injet kan? Bila dah injet, hiburan dah boleh on balik. Nampak? Saya bukan orang alim yang menentang segala batu hiburan, tapi saya nak kongsi kan, bahawa inilah yang kita risau. Bila dapat sedikit kebebasan, kita dah tak kisah pasal maksiat, dah tak kisah pasal hiburan. Dulu kenapa kita tentang? Hari ini kenapa boleh? Okey. Subhanallah. Seronok dia berjoget. Di saat orang tengah sakit kat hospital, di saat orang tengah memperbulas, dan kematian masih tinggi sebenarnya. Kan? Kes-kes masih banyak. Front lainnya berempat-pulas. Ada yang meninggal dunia. Semua tu kita lupakan kan? Semata-mata kerana kita dah beralih ke fasa yang baru. Kan? Kita sudah boleh beri kebebasan kepada orang keluar. Dah boleh dine-in bagi orang dah berdos. Boleh masuk kedai. Boleh pergi pusat riadah. Boleh pergi mana-mana. Dah berdos. Tapi itu tak sepatutnya membolehkan kita membenarkan semua ini berlaku. Nampak tak? Seronok kan? Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah, kan? Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah Allah SWT. Nampak tak? Kan? Kat mana silap kita ni? Kat mana silap kita? Kan? Kat mana silap kita? Bukankah satu ketika beberapa bulan yang lepas, bukan beberapa tahun yang lepas, hanya beberapa bulan yang lepas, kita semua sehati, sejiwa, suara kita lebih kuat daripada suara-suara yang nak hiburan, menentang hiburan-hiburan yang tak sepatutnya ada pada waktu kita sedang berempat-pulas struggle, kan, melawan COVID-19. Hari ini dengan angka yang masih banyak, belas-belas ribu, dengan kematian yang sangat banyak, 400-500 setiap hari, walaupun dikatakan hanya mati 5 orang, tapi mati tetap mati, beratus-ratus, belum dapat details maklumat ni, kan. Hakikatnya mati beratus-ratus setiap hari. Subhanallah, kita boleh bagi laluan kepada hiburan. Kita ni dengan Allah macam mana, sahabat? Kita ni dengan Allah ni macam mana? Kita ni dengan Allah ni bagaimana? Kita ni siapa di sisi Allah? Kita nak apa daripada Allah SWT? Kan? Adakah kebebasan yang dibenarkan membolehkan kita membenarkan pula hiburan-hiburan yang melalaikan, yang melekakan? Sekurang-kurangnya nanti dululah. Kalau kita kata kita tak nak apa pun hiburan macam ni, kan? Nampak macam drastik sangat, macam radikal sangat, macam terlalu agresif, kan? Tangguh sebentar boleh tak? Angka makin banyak. Walaupun kerajaan kata masuk fasa-fasa berikut, itu politik. Dibenarkan orang keluar, dah berdos. Tapi kita kena yakin bahawa ada kematian berkaitan dengan dah berdos. Bukan gurau. Ini adalah perkara benar. Jadi tak boleh ambil mudah. Kita masih perlukan Allah sepanjang hayat kita. Jangan ingat bahawa kalau kita dah ambil dah berdos, kita boleh keluar, boleh jalan sana, jalan sini, maka kita dengan Allah boleh longgar. Ini tak benar ni. Ini perkara benar-benar masalah. Saya cukup risau. Kan? Kegairahan orang. Tak salah bawa keluarga nak pergi Langkawi ke, nak pergi Cameron ke, nak pergi mana. Tak jadi masalah. Tapi kegairahan kita meletakkan itu di tempat yang paling atas. Saya bimbang, saya risau. Itu mengundang kemurkaan Allah. Mengundang kemarahan Allah. Subhanallah. Nampak tak? Sedangkan masjid masih kosong. Bayangkan boleh pergi ke Langkawi dengan dah berdos, dengan jumlah yang tak ada had, tetapi dihadkan untuk masuk masjid. Nampak tak? Masjid boleh masuk 3,000 orang, boleh masuk 500 orang. Kan? Itu pun kalau kita kata kenapa had, ada orang marah, ada orang mengamuk. Tapi kalau kita kata pergi Langkawi had, pergi Cameron had, oh marah pula orang. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, sampai kapal terbang take it sold out. Maafkan saya kalau saya tegur, kan? Sebab ini adalah platform saya untuk tegur diri saya. Mudah-mudahan saya diberi kekuatan untuk meneruskan perjuangan ni, kan? Mungkin bila kita tegur tak sonok dengar, tak sedap, minta maaf lah. Tetapi saya kena bagi tahu, kan? Nabi tuntut kita air mata, menangis bukan ketawa. Jangan sampai
ketika musibah ini belum hilang. COVID-19 belum hilang. Belum hilang tuan-tuan. Jangan kamu hilang keyakinan pada Allah. Jangan kamu hilang iman pada Allah. Jangan kamu hilang sujud kamu pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Tolong tuan-tuan. Kita perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita perlukan air mata setiap malam menangis kerana Allah. Menangis kerana Allah. Menangis kerana kita banyak dosa. Saya takut kita dah mula seronok dengan dunia. Kita dah mula happy dengan apa yang kita ada. Bagi mereka yang dah berdus, mereka happy, gembira. Kan? Seakan-akan orang yang tak ambil, baru satu dos atau yang tak ambil lagi, kan? Satu kasta yang besar, kan? Menjadi musibah kalau ada orang ni dalam hidup kita. Allahu Akbar. Kan? Kita dengar, kan? Pusat-pusat riadah dah tak boleh didatangi oleh mereka yang tak ada berdus, kena berdosa. Saya nak tanya, kalau seandainya ada kes positif, macam mana? 1-2 saja ke? Siapa boleh jamin bahawa mereka hanya 1-2? Saya ada kenalan doktor. Meninggal dunia tuan-tuan. Isteri juga meninggal dunia. Dah berdus. Doktor pakar. Bukan doktor biasa. Ini kenalan saya. Bukan gurau. Bukan gurau. Ini bukan cerita dongeng-dongeng. Dah berdus meninggal dunia. Kan? Jadi, kata hanya boleh, tak perlu risau. Kita hanya 1-2 je. Jangan. Subhanallah. Ya, mati mana-mana boleh mati. Tetapi kita kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati dalam setiap tindakan. Kita bawa baby, kita bawa anak-anak kecil kita. Sayangilah mereka. Ambil beratlah tentang kehidupan mereka. Dah berlaku tak guna tuan-tuan. Kalau dah berlaku tak guna. Kan? Ambil berat. Kan? Why not kita kekal dalam usaha kita, dalam agama. Kekal kita. Subhanallah. Biar orang nak pergi dulu. Kita tangguh dulu. Nanti kita pergi kemudian. InsyaAllah. Dalam limpahan manusia, saya bimbang. Kita membuka ruang kepada kemurkaan Allah. Kita membuka ruang kepada datang yang lebih banyak ujian besar. Subhanallah. Masih ingat tak peristiwa yang sama berlaku tahun lepas? Kan? Bila kita dibenarkan keluar. Kita keluar beramai-ramai. Kita berjalan sana, jalan sini. Tapi tengok kita menderita berbulan-bulan selepas tu. Kebebasan yang sekejap menarik kehidupan kita. Hilang banyak perkara. Kita hilang kerja tak apa. Hilang pendapatan okey lagi. Tapi hilang anak, hilang isteri, hilang suami, itu satu perkara yang sangat menyakitkan. Kan? Dan perkara macam ni boleh berlaku lagi tuan-tuan. Boleh berlaku lagi. Rajin-rajinlah baca. Gelombang-gelombang seterusnya boleh datang. Walaupun dikata endemik, kematian tetap akan ada. Walaupun dikata endemik, kan, kes-kes ini tetap akan ada. Jadi kita kena sangat berhati-hati. Jaga pemakanan kita, jaga kesihatan kita, jaga kehidupan kita. Kan? Sepatutnya kita lebih dekat dengan Allah, bukan dekat dengan hiburan. Sepatutnya kita perbanyakkan program-program keagamaan, program-program kesedaran. Bukan masanya. Ini bukan masanya. Kes masih banyak berbelah-belah ribu. Saya rasa pelik. Dan kes berbelah-belah ribu. Masa ketika kita tentang program macam ni, beberapa bulan lepas, kes tak masuk belas ribu lagi. 7-8 ribu, 10 ribu. Sekarang dah belas ribu. Dia turun, dia naik tinggi balik. Dia turun, dia naik tinggi balik. Berbelah-belah ribu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kita dah hilang air mata ke? Kita dah hilang air mata ke? Subhanallah. Kita dah tak nak menangis lagi ke? Kita masih lagi dalam kehidupan yang penuh dengan cabaran dan ujian yang sangat besar. Menangislah. Kan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kan? Jadi, sahabat-sahabat, apa yang kita sedang lakukan hari ini, kan, tidak akan menyelamatkan kita. Dunia dan akhirat. Kita risau. Muhasabah diri, tenangkan fikiran kita. Tak salah nak bawa anak jalan-jalan yang dah berdus. Tapi berhati-hati, ambil keputusan dengan bijaksana. Sujud, buat solat 2 rakaat. Patutkah kita bawa anak-anak jalan pada waktu ini? Yang di saat manusia semua keluar beramai-ramai. Seakan-akan macam tak ada lagi wabak penyakit. Seakan-akan mereka bebas. Seakan-akan tidak ada apa-apa lagi masalah. Semua orang nak macam tu. Tuan-tuan, semua orang nak fikir macam tu. Semua orang nak hidup seperti dulu. Tetapi kita tak akan dapat kehidupan seperti dulu. Wabak penyakit ni masih ada. COVID-19 masih ada. Percayalah. Kan? Itu bukan bermakna kita hilang satu nikmat hidup. Tidak. Tetapi boleh tak tangguhkan sementara ribuan, puluhan ribu manusia berkumpul satu tempat. Kan? Kenapa kita nak ambil risiko yang besar? Boleh saja kita tangguh sebentar.
tidak berada di tempat limpahan manusia, tidak akan merugikan hidup kita. Kita masih ada banyak masa insya-Allah. Dan bawa anak-anak kita di tempat-tempat yang kurang orang. Kalau nak beriadah sekalipun, nak berjalan, nak berrekreasi. Subhanallah. Bukan berada di tempat seakan-akan apa yang berlaku. Satu perhimpunan. Pelik kan, kerja kahwin tak boleh. Kenduri kendara tak boleh. Tetapi satu perhimpunan besar di pusat-pusat rekreasi dibolehkan. Itu jadi pelik sebenarnya. Kan? Subhanallah. Saya cukup risau. Besok benda perkara tak dapat kita kontrol, tak dapat kawal, berlaku lagi. COVID meletup balik. Kan? Subhanallah. Kita nak ke duduk dalam rumah lagi? Kita nak terkurung lagi ke? Kita nak semua ni? Tak nak kan? Jadi kembali pada Allah itu adalah pilihan yang terbaik. Pilihan paling utama. Pilihan yang patut diberi keutamaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya bagi idea. Kan? Terima Alhamdulillah, tak terima tak jadi masalah. Sebelum kamu nak raih sebuah kehidupan yang telah hilang sebelum ni, kamu dah dapat balik kehidupan kamu, anak beranak semua dah berdos, kamu dah boleh keluar dengan senang, boleh pergi mana pun kamu nak pergi sebab dah berdos. Saya cadangkan, raihlah kemenangan itu pada anda rasa itu kemenangan dengan buatlah sedikit amalan, buat sujud syukur. Buat sujud syukur. Buat amalan tu, kita orang Islam. Kan? Tak ketinggalan zaman orang yang sujud pada Allah. Ingat, Iblis tak nak sujud itulah menyebabkan dia dilaknat oleh Allah. Iblis tak nak sujud itulah menyebabkan dia dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sujud syukurlah kerana anda sekeluarga dah berdos, diberi kebenaran keluar, dapat sebuah kehidupan yang ramai orang masih tak dapat. Terhalang kerana prinsip mereka, terhalang kerana pegangan mereka. Anda dah dapat apa yang anda nak, sujud syukur. Terima kasih pada Allah. Sebelum anda terima kasih pada kerajaan, anda kena terima kasih pada Allah dulu. Allah yang aturkan segala-galanya, tuan-tuan. Allah yang tentukan perjalanan dunia ni. Allah yang tentukan, tuan-tuan. Allah tahu apa akan berlaku. Allah tahu apa akan terjadi. Dengan kegairahan, dengan kegilaan, kita hari ini nak meraih kemenangan kita, nak meraih kebebasan yang kita dapat, yang telah hilang selama ini. Saya bimbang ia membuka ruang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud syukur apa salah? Buat sujud syukur, buat sikit majlis, kan kita baca ayat Quran, anak beranak. Orang lain tak buat, itu hak orang. Sebab tu kita gunakan platform seperti ini untuk ingatkan orang, untuk remind orang, untuk bagi pendapat, bagi idea. Yang terima alhamdulillah, yang tak terima tak apa. Kan? Satu, saya minta live ni kongsikanlah, share lah. Dan kalau kamu rasa perkongsian ini boleh membantu rakan-rakan yang lain tengah seronok, kan, yang kecewa tak meja, tendang kursi, kan, sebab tak dapat tempah kapal terbang yang sold out, nak pergi Langkawi, kan. Kan, maka kita gantikan kegusaran, kesedihan itu dengan sujud syukur pada Allah sebab kita dah boleh keluar, dah boleh makan kat kedai mamak yang kita sangat cinta, kan, kedai mamak yang kita rindu selama ini, rindu yang sangat mendalam, akhirnya bertemu dengan mamak tu. Dah lama tak kena mengetih, dah lama tak dapat goti canai. Nampak tak? Kalau itu semua kebebasan yang kamu nak, insya-Allah kamu dapat. Tapi jangan lupa, siapa yang beri kebebasan tu bukan kerajaan. Yang beri kebebasan tu Allah Subhanahu Wa Taala. Balasnya dengan sujud syukur, balasnya zikir, balasnya bangun tengah malam. Sujud pada Allah, wahai Allah, terima kasih Allah, Engkau bagi aku ruang untuk kembali meniaga. Engkau bagi aku peluang untuk buka kedai balik. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Subhanallah. Rezeki Allah yang bagi. Sihat Allah yang bagi. Duit Allah yang bagi. Segala-galanya Allah bagi, tuan-tuan. Jangan lupa yang Allah yang bagi. Mana air mata kita? Tak geti menangis ke kita? Subhanallah. Dah lupa air mata ke kita? Tak mungkin sama air mata ketika kita jatuhkan air mata itu ketika kita dibuang kerja, hilang pendapatan, sakit teramat sangat, berbanding orang yang menangis kerana Allah, menangis kerana takut azab Allah. Kita bimbang, kita menangis malam-malam, kita bimbang kebebasan yang kita dapat sekarang menjadikan kita leka, lalai dan lupa diri. Tengok kita dah mula menerima hiburan-hiburan di TV, kita dah mula terima. Hanya kerana kita dah diberi kebenaran keluar, maka kita nak keluarkan pegangan hidup kita yang selama ini kita pertahankan. Allahu Akbar. Kita dah boleh pergi mana-mana kita nak pergi sebab kita dah berdos. Adakah kita dah lupa tempat utama yang patut kita pergi, yang sepatutnya menjadi tempat singgahan terakhir kita nanti, iaitu masjid rumah Allah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sahabat-sahabat,
Manusia yang sentiasa menangis bukan bini kita. Manusia yang sentiasa menangis memikirkan kita bukan suami kita. Walaupun kita pasangan romantik, pergi mana baju sama, sedondon satu keluarga, kan? Tapi orang yang sentiasa menangis untuk kita bukan suami, bukan isteri kita. Tapi itu bukan makna tak payah sayang dia. Kita kena sayang dia lebih pada sayang bini orang. Kita kena sayang bini kita lebih pada kita sayang bini orang. Tak boleh sayang bini orang, oi. Ini ada orang kes-kes yang saya handle, dia sayang bini orang. Bini sendiri tak ada perasaan. Saya dah hilang rasa dengan bini saya. Saya dah hilang rasa dengan bini saya. Saya dah tak ada perasaan dengan bini saya. Itu maknanya tanda-tanda COVID tahap 5. Deria rasa dah tak ada. Maknanya tak lama tu. Baik kau menangis bangun malam-malam. Bila kau pandang isteri kau tak ada deria rasa. Kau tak rasa cinta, tak rasa rindu, tak rasa kasih. Yang selama ni meneran anak kau yang 5-6 orang tu, bini kau bukan kau. Engkau meneran masuk jamban berak. Bini kau meneran untuk dapatkan zuriat, untuk jamin kehidupan kau menjadi anak-anak yang soleh, jamin hidup kau kat alam barzah. Kau dah tak ada diri rasa, bermakna kau dah berada kat stage 5. Nampak tak? Kau dah berada kat stage 5. Dan jiwa kau dah mati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tuan-tuan, orang sentiasa menangis untuk kita Rasulullah SAW. Antaranya, ya, kan? Rasulullah SAW pernah menangis dia sahabat Nabi, di depan sahabat, kan? Abdullah bin Amr bin Ash. Rasulullah SAW pernah menangis di hadapan seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Ash. Ketika Rasulullah membaca surah Ibrahim ayat 36. Catat, kan? Surah Ibrahim ayat 36. Boleh tulis kat ruang komen untuk ingatkan kita. Tak ada kertas, tak ada pen, boleh tulis kat ruang komen. Surah Ibrahim ayat 36 menyebabkan Nabi menangis. Subhanallah, satu Nabi kata, bacalah Quran dan menangislah kamu. Saya tak faham Pak Riz. Bersungguh-sungguhlah menangis. Bersungguh-sungguhlah cari macam mana nak menangis bila baca Quran. Itu semua adalah jaminan untuk kita hidup di akhirat nanti, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita tengok AF, termasuk saya. Hampir belas tahun yang lepas kita tengok AF. Seorang demi seorang keluar. Setiap minggu kita nangis. Ingat tak? Ingat tak? Satu fenomena hiburan di Malaysia, kan? Mawi. Ingat tak fenomena yang pernah didatangkan oleh Mawi? Fenomena yang didatangkan oleh satu rancangan Astro. Subhanallah, setiap hari Sabtu, tak salah saya kan, semua orang menangis melihatkan seorang demi seorang artis pujaan mereka. Ya, belum ada album pada itu. Yang hari ini pun entah mana pergi. Satu album pun tak lahir. Kita puas menangis untuk mereka. Tak puas hati. Dah menangis. Dah lah sia-sia. Duang komen kita maki hamun pengadil. Kita bergaduh antara netizen. Sebab semua artis ada, semua budak-budak tu ada penyokong tersendiri. Buang-buang masa. Membazir masa. Hari ini apa berlaku? Entah mana mereka. Entah mana mereka. Hanya seorang dua je masih hidup. Yang lain entah mana pergi. Nampak tak? Kita banyak buang masa. Tapi Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis di depan sahabat ketika membaca surah Ibrahim ayat 36, tuan-tuan. Sesungguhnya berhala tersebut banyak menyesatkan manusia. Hari ini berhala kita hiburan. Hari ini berhala kita sudah menjadi program-program di kaca-kaca TV. Subhanallah. Sesungguhnya berhala tersebut banyak menyesatkan manusia dan siapa yang mengikutiku, mereka adalah golongan aku. Siapa ikut Nabi adalah golongan yang termasuk dalam golongan yang dapat syafaat daripada Nabi SAW. Kita nak macam tu, tuan-tuan. Subhanallah. Hal ini sebagaimana ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuan-tuan. Kemudian Nabi juga menangis ketika membaca ayat-ayat Allah yang lain. Antaranya surah Al-Ma'idah ayat 118. Jika engkau mengazab mereka, sayang Nabi. Nampak sayang Nabi pada kita. Jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau memang maha pengampun lagi maha bijaksana. Nabi merayu pada Allah SWT dalam bahasa yang sangat indah. Surah Al-Ma'idah ayat 118. Nabi minta pada Allah, merayu pada Allah, jangan azab. Mereka itu adalah hamba kau ya Allah. Nabi tak kata itu umat aku, hamba kau ya Allah. Bahasa yang sangat indah. Allahu Akbar. Kemudian Nabi angkat tangan sambil berdoa, sambil menangis. Nabi berkata, ya Allah, umat aku. Ya Allah, umatku. Ya Allah, umatku. Akhirnya, Allah SWT mengutuskan Jibril AS bertemu dengan Nabi Muhammad SAW menanya mengapa Muhammad menangis. Allah maha mengetahui. Tapi jalan ceritanya untuk kita faham. Jibril pun datang menemui Nabi SAW dan bertanya, apakah yang menyebabkan dia menangis?
Jibril pun mengetahui alasannya. Sayang dan cinta Nabi kepada umatnya. Nabi tak nak umatnya. Siapa umat ni tuan-tuan? Kita lah tuan-tuan. Kita lah. Ada orang menangis untuk kita. Yang isteri kita pun tak mampu menangis setiap hari untuk kita. Yang suami pun takkan mampu menangis untuk isteri. Suami, berapa banyak suami yang menangis untuk isteri? Dia buat isteri dia menangis adalah. Dia buat isteri dia nangis adalah. Ada juga yang perempuan, jangan sok sangat. Ada juga orang perempuan yang buat suami dia menangis. Kau ingat lelaki tak ada air mata? Lelaki pun banyak air mata. Man. Yang kita takut lelaki yang tak sedar diri. Termasuk diri saya ni. Dia banyak air peluk, air kencing daripada air mata. Jangan bermain. Allahu Akbar. Kita cakap sedap, tapi kita takut azab Allah. Kita banyak air yang jatuh bukan kerana Allah. Air kencing, air peluk. Allah. Tapi tak ada air mata. Subhanallah. Kemudian Jibril bertemu dengan Muhammad SAW. Kan? Allah bagi tahu, dia bila sampaikan, katakanlah kami akan membuatnya reda dengan apa yang kami takdirkan untuk umatnya dan kami tidak akan menzalimimu. Hadis riwayat Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan Allah tak akan menzalimi kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa menzalimi diri kita? Tuan-tuan, anda dah dapat sedikit kebebasan. Apa anda telah buat? Bagi sahabat-sahabat, teman-teman saya, follower-follower saya, khususnya anda yang dah ambil dah berdus, apa yang anda telah buat untuk agama ini? Anda yang dah ambil dah berdus, tolong saya sampaikan pesan-pesan guru kepada anda. Anda yang dah ambil dah berdus, jangan termasuk dalam golongan orang yang menghina orang tak ambil. Orang yang dah ambil dah berdus, jangan sampai kamu hina, menzalimi, mengkhianati, menyakiti. Itu semua bukan sifat ahli syurga. Boleh faham? Jangan sahabat. Sedangkan orang tak solat pun, kita diminta untuk dekat dan tarbiyah dakwah. Tengok Nabi Musa, Allah hantar untuk dekat Firaun. Firaun punya jahat, takkanlah sejahat Firaun itu nak disamakan orang tak ambil dah berdus. Faham tak? Firaun punya jahat, dia mengaku Tuhan. Adakah kawan-kawan kamu, adik-beradik kamu, saudara-saudara kamu yang kekal prinsip tak nak ambil basic itu sama level dengan Firaun? Allah hantar Musa, Nabi Musa, tuan-tuan, Nabi Musa untuk bertemu dengan Firaun. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wal uqdatam lisani yafqahu qawli. Nabi Musa dihantar oleh Allah SWT. Nabi Musa minta kebijaksanaan untuk berbicara dengan Firaun. Bukan nak entam. Sepatutnya level Firaun tu dah kena maki. Sepatutnya level Firaun tu dah kena serang. Sepatutnya level Firaun tu dah kena perang. Tapi Allah hantar utusan Allah untuk dakwah kepada Firaun. Hari ini apa kita buat? Berbeza kedudukan, COVID, vaksin tak vaksin, berperang kita, berbalah kita, hentam-menghentam. Ulama nasihat kita tak heran. Kita anggap orang tak vaksin tu adalah malapetaka, musibah, celaka. Menjadi asbab orang yang ambil vaksin akan kena. Nampak tak? Ini adalah sesuatu yang digemari oleh syaitan, laknatullah. Yang kita patut berhati-hati. Sedikit kebebasannya Allah bagi, jangan sampai kita lupa Allah. Jangan sampai kita engkar perintah Allah. Kita kuntum khaira ummah, syaratnya dua. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu dua syarat penting tuan-tuan. Ajak orang ke arah kebaikan, bukan maki orang, bukan hentam orang. Kalau kamu yakin ambil vaksin itu kebaikan, ajak orang dengan baik, ajak orang dengan penuh sopan, ajak orang dengan penuh kasih sayang, bukan mati, bodoh, celaka, tak guna. Nampak tak? Nak tunjuk pandai dah tu. Bukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Menangislah tuan-tuan sebab air mata kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, hadis Nabi tuan-tuan, hadis riwayat Muslim. Ada mata yang diharamkan masuk neraka, iaitu mata yang tidak tidur semalaman dalam perjuangan fisabilillah dan mata yang menangis kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mata kita telah kita latih untuk dititiskan kerana Allah. Adakah mata kita telah kita latih untuk menangis kerana Allah? Adakah mata kita telah kita latih tuan-tuan
Kerana menangis di dunia tidak akan mungkin sama menangis di akhirat. Menangis di dunia, kita belum nampak apa-apa lagi di akhirat. Menangis di akhirat, kerana kamu telah nampak azabnya, telah nampak julangan api nerakanya, telah nampak kemurkaan Allah. Itulah level Firaun, tuan-tuan, level Firaun. Kenapa Allah tolak kalimat tauhid Firaun, la ilaha illallah? Kenapa Allah tolak? Sebab dia dilafazkan ketika dia rasa takut. Kita lafazkan kerana kita perlukan Allah. Kita lafazkan kerana keyakinan kita pada Allah. Tuan-tuan, air mata jatuh di akhirat tidak akan mungkin sama dengan air mata jatuh kat dunia. Menangislah sahabat. Menangislah sementara ada masa. Menangislah memikirkan kehidupan kita selepas ini bagaimana. Apakah detik-detik kedatangan malaikat maut itu mampu kamu hadapi dengan dosa yang penuhi diri? Apakah kedatangan malaikat maut itu nanti datang dalam keadaan penuh adab dan sopan atau dalam keadaan sangat bengis? Kamu tahu bagaimana malaikat maut akan datang jumpa kamu sebab kamu kenal siapa kamu, amalan kamu, tindakan kamu, apa yang telah kamu lakukan kat dunia. Sebab tu tolong tuan-tuan dengan usia kita 50, 60, 40, 30 lebih, hentikan perbalahan, hentikan kutuk mengutuk, hentikan kata mengata. Ini tidak akan memberi sedikit pun keuntungan pada kita, sahabat. Sebaliknya kita mengundang lebih banyak dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kalian hendak selamat, Nabi bagi tahu tuan-tuan, jika kalian nak selamat, Nabi sayang kita. Jika kata selamat ini jaminan, tidak macam kita. Kamu tak boleh kata nak selamat ambil double dose, nak selamat ambil 3 dos. Itu ikhtiar saja, bukan jaminan. Tapi Nabi punya jaminan tak kita rebut. Kenapa? Kita semua kata ikhtiar. Tapi bagaimana kata Nabi yang kita biarkan? Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kamu hendak selamat, jagalah lidahmu. Nampak? Jagalah lidahmu. Dan tangisilah dosa-dosamu. Tangisilah dosa-dosamu. Allahu Akbar. Hadis riwayat Muslim. Tangisilah dosa-dosamu. Nak tangis macam mana kalau kita sibuk setiap hari? Nak tangis macam mana kalau kita tidur lewat malam, main game, main handphone, bangun pasti terlewat? Mana ada ruang berdua-duaan dengan Allah? Mana ada ruang untuk muhasabah diri? Mana ada ruang untuk bersunyi-sunyi? Sahabat, ingat pesan saya ini. Belajarlah bersunyi-sunyi kerana satu hari nanti tiba masa kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Dan di saat itu kamu akan bersunyi-sunyian, kamu duduk seorang diri, sahabat. Belajarlah duduk seorang diri di dunia supaya kamu tidak terperanjat ketika kamu duduk seorang diri di alam barzah. Belajarlah untuk duduk seorang diri dalam keadaan gelap. Bergantung harap sepenuhnya pada Allah. Kerana pada waktu yang lain, wallahi demi Allah, kamu akan berada di tempat yang gelap gelita. Yang akan menerangi kawasan gelita itu hanya amal kamu. Maka belajar untuk berada di tempat gelap dengan beramal pada Allah. Mudah-mudahan amal itu Allah terima, menerangi kubur kita yang gelap. Allahu Akbar. Belajarlah bangun tengah-tengah malam duduk seorang-seorang. Di saat manusia sedang nyenyak tidur, kamu bangkit kerana Allah. Kerana sebagian besar manusia akan lalai dan leka. Maka bertualah orang yang terasing, kata Nabi Muhammad SAW ketika Islam balik dalam keadaan terasing. Seperti mana dia datang dalam keadaan terasing. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, bila kita duduk seorang-seorang, kita duduk kerana hamba yang penuh dosa. Ingat, kamu raja, kamu pemimpin, menteri, Perdana Menteri, kamu presiden, kamu siapa pun. Kita semua, tuan-tuan, dicipta daripada air yang paling busuk. Air mani, tuan-tuan, air paling busuk. Kita dicipta daripada air yang paling busuk. Sahabat-sahabat, air paling busuk. Lebih busuk daripada mana-mana air yang ada, tuan-tuan. Mewangikan kita adalah akhlak kita, adab kita, akidah kita, iman kita, sahabat. Janganlah kita dicipta daripada air mani balik nanti busuk, membusuk. Allahu Akbar. Sebab hati kita sangat busuk. Dengki, khianat, zalim orang, benci sesama Islam. Demi Allah, ikhtiar kita tak sepatutnya kita menzalimi orang. Ikhtiar yang kita buat tak sepatutnya kita buat orang lain susah.
Jangan zalimi orang, jangan sengsarakan orang, jangan khianat orang, jangan benci sama kita, sama Islam. Allahu Akbar. Ikhtiar yang kita sedang buat ini apa saja tidak sepatutnya menjadikan kita berenggang dari sudut silaturahim kepada pemimpin negara. Fikir-fikirkanlah. Sudahlah kamu renggang dalam bab solat, di luar pun kamu telah memisah-misahkan manusia. Allahu Akbar. Subhanallah. Berpeganglah kepada kebenaran, benar akan datang. InsyaAllah. Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Tuan-tuan, dua mata yang tak akan disentuh api neraka ialah orang yang menangis kerana takut kepada azab Allah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mata yang berjaga-jaga di malam hari pada jalan Allah, jihad. Riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Abbas. Allahu Akbar. Bangunlah tengah malam, menangislah. Bangun tengah malam, menangis kerana Allah. Kita banyak dosa, sahabat. Allahu Akbar. Sebelum saya tanya soalan, siapa nak saya cerita satu kisah wali Allah yang namanya tertulis dalam neraka? Siapa nak cerita tertulis, nak saya kongsikan cerita ni sebagai satu inspirasi dan motivasi dalaman anda untuk kita tempuh kehidupan kita. Jangan disangka laluan selepas ni mudah. Jangan difikir bahawa laluan selepas ini senang. Ujian-ujian besar sedang menanti kita. Sebab tu tolong bawa bekal. Tolong bawa bekal. Tolong tuan-tuan. Nak masuk hutan, kena bawa parang. Bawalah 2-3 botol air. Bawalah tali. Bawalah apa pun yang boleh memudahkan perjalanan kita dalam hutan. Begitulah ibaratnya dalam kehidupan kita hari ini. Apakah bekal yang kita nak bawa dalam perjalanan kita kat dunia yang boleh menyelamatkan kita di akhirat, di alam barzah, pintu pertama. Ya Allah, jangan diambil mudah. Tuan-tuan, jangan sampai seronok itu membunuh kenikmatan bangun tengah malam, kenikmatan, kelazatan beribadah. Saya bimbang kelazatan-kelazatan dunia yang sedang dipapar, dipersembah, dipertuntunkan kepada kita, yang sedang kita lalui, yang sedang kita rasai, membunuh kelazatan-kelazatan ibadah. Saya bimbang, sahabat. Risau. Hari Jumaat ini Allah pinjamkan lagi untuk kita yang belum pasti ada Jumaat lagi tak lagi untuk kita selepas ini. Manfaatkan sebaik mungkin Jumaat ini. Soalan seterusnya. Soalan untuk Pak Riz. Soalan dari Muhammad Sofi. Ya, Cik Sofi. Handphone kita minta kita update software, tapi tak boleh select untuk dismiss atau letter. Tapi kita adakah update iman kita yang wajib 5 kali sehari? Handphone pun ingatkan kita untuk update selalu. Dalam dunia ni, Cik Sofi, banyak yang kena update. Mas Sejahtera tak kena update satu ketika dulu kena saman kau. Ingat, rakyat marah. Sebab kita tak tahu kena update. Tiba-tiba kena saman. Gila apa? Sebab tu, lesen memandu kita digunakan tarikh lahir. Supaya kita teringat untuk update lesen kita bila mati. Nampak? Sebab tarikh mati akan sama dengan tarikh lahir kita. Allah. Nampak? Satu ketika banyak orang bagi alasan terlupa. Maka diupdatekan dengan sesuatu yang mudah kita ingat. Lihat pokok-pokok yang sentiasa bertasbih pada Allah. Lihat semua hidupan sentiasa bertasbih pada Allah. Tapi kita, sebab tu berkawan dengan orang-orang yang alim, berkawan dengan orang-orang baik. Hadirkan diri ke masjid, hadirkan diri ke majlis ilmu. Semua itu akan menyebabkan kamu teringat untuk update. Updatekan iman kamu, updatekan amal kamu, updatekan setiap ibadah kamu, tuan-tuan. Kalau kita duduk seorang-seorang dalam kehidupan kita pada hari ini, kita manusia biasa, kita selalu terpinggir pemikiran kita. Kita tak ingat, tuan-tuan. Kita takkan mampu ingat setiap masa. Kadang sibuk punya sibuk, zuhur pun tak ingat. Dah buat ke belum? Allah sedihnya. Kadang-kadang terlalu sibuk pada hari itu, duha pun terlepas. Allah sedihnya. Kadang-kadang terlalu sibuk sahabat-sahabat sebab ada urusan nak mengejar kekayaan dunia ni, termasuk diri saya. Kadang-kadang kita tak sempat nak zikir harian kita. Allah sedihnya. Faham ke faham? Sebab tu berkawan dengan orang baik-baik, berkawan dengan orang-orang yang ingat Allah, kita akan automatik ingat Allah. Sebab tu kita sebagai bapa,
Kita kena pimpin ahli keluarga kita untuk ingat Allah supaya anak-anak kita mengingati Allah. Sebab kita adalah asbab kepada anak-anak ingat Allah. Satu penting. Ini update filem, update cerita, update movie. Sedih dengan usia macam kita ni. Allahu Akbar. Kita tak mampu nak menguasai pasar, menguasai dunia hari ini. Kita tak mampu sebab kita tak ada kuasa, tuan-tuan. Rancangan-rancangan TV terlalu laju mengajak kita dan terus ketawa dan ketawa dan ketawa, tuan-tuan. Sedangkan Nabi ajak kita menangis. Allahu Akbar. Nabi suruh kita menangis, tapi dunia ajar kita untuk ketawa. Saya risau, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pernah satu ketika Nabi bagi tahu pada sahabat, sekiranya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Nabi bagi tahu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tuan-tuan, hadis sahih. Sekiranya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Allah turunkan musibah sebesar ini pun kita tak mampu nak nangis. Allah turunkan sebesar ini, banyak orang meninggal, tuan-tuan, belas ribu orang meninggal, kita masih boleh banyak ketawa. Pemimpin kita masih lagi nak letakkan dunia hiburan di tempat yang paling atas. Kita menipu di sana sini. Kematian pun kita nak cuba tipu. Orang sakit pun kita cuba abaikan, singkirkan macam tak ada. Allah, sedihnya. Ini yang berlaku kat negara kita, tak cerita negara lain. Nabi yang bagi tahu, tuan-tuan. Nabi bersabda, sekiranya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Kata Anas, sahabat-sahabat bila dengar kata Nabi, mereka menutup muka mereka dan terus menangis. Betapa mereka dekat dengan Nabi SAW. Kita kata kita cinta Nabi, tapi mana perasaan kita bila Allah bagi kita sedikit kebebasan? Dan dah berdos, kita hentam orang, kutuk orang, hina orang, caci orang. Seakan-akan orang yang tak ambil dos tu punca kematian orang. Allah jaga iman, tuan-tuan. Ambil tak ambil, itu bukan penyebab. Allah boleh matikan kita. Ikhtiar, kena ikhtiar. Macam-macam cara boleh ikhtiar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kata Anas, sahabat-sahabat bila dengar kata Nabi, mereka tutup muka mereka dan menangis teresak-esak. Allahu Akbar. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mana air mata kita, sahabat? Mana air mata kita? Kadang-kadang kita menjadi asbab orang menangis. Allahu Akbar. Kita menjadi asbab orang nangis, tuan-tuan. Kita dah lama tak nangis. Allah. Menangis puas-puas di dunia kerana kita tak mau menangis di akhirat. Allahu Akbar. Kita tak mau menangis di akhirat, tuan-tuan. Kita nak nangis puas-puas di dunia. Subhanallah. Terima kasih Allah hadirkan banyak ujian untuk kita supaya kita tahu erti air mata, tahu menangis, tahu erti sakit di dunia. Kerana kita tak mau sakit di akhirat. Biar dipijak, dihina, dicaci, dimaki, di pulau sekalipun. Demi Allah, kita rela, kita reda, kita sanggup dan kita mau. Kerana semua itu kita tak mau berlaku di akhirat nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini sedang berlaku kat Malaysia. Sesuatu yang tak pernah kita terfikir sedang berlaku di Malaysia. Kepimpinan negara tanpa sedar sedang memisah-misahkan manusia. Tanpa kita sedar, kita sedang menzalimi ramai orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demi untuk pastikan penyakit ini tidak tersebar, kita lakukan banyak perkara yang silap dan salah. Allahu Akbar. Bayangkan, kata PM yang dulunya juga dalam kabinetnya lama. Kata PM, ini bukan masa untuk berkurung. Berkurung bukan lagi tak relevan. Bukankah dia orang yang pernah duduk dalam kabinet yang lama? Yang lama dulu kita dah cakap. Nampak tak? Allahu Akbar. Sedih. Kan? Tuan-tuan, Abu Bakar Siddiq, salah satu manusia yang terjamin syurga untuk dia. Kata Aisyah, isteri Rasulullah SAW adalah anak kepada Abu Bakar Siddiq. Aisyah gelar bapaknya Rajulun Baki. Rajulun Baki. Orang yang selalu menangis. Kita ni anak kita, kata bapak baran, bapak garang, bapak bengis, ayah tak adil,
Ayah pilih kasih. Tapi Aisyah, kata ayahnya, rajulun baki. Orang sentiasa menangis, selalu menangis, tuan-tuan. Pernah diceritakan oleh Aisyah, Sayyidina Abu Bakar ni bila duduk di belakang Nabi SAW, saf kat belakang Nabi, dada dia bergerak-gerak, bergetar-getar, tuan-tuan. Bergetar-getar dada dia. Kenapa, tuan-tuan? Sebab menangis ketika Rasulullah mengimamkan solat, baca ayat-ayat Quran. Abu Bakar menangis mendengar ayat-ayat Quran tu. Allahu Akbar. Kita ada yang terlelap. Kita ada yang tertidur. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Soalan. Allahu Akbar. Soalan dari follower. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat kita semua hari ini sanggup bergaduh dan memulau orang-orang yang belum nak ambil vaksin. Kemanakah kasih sayang sesama saudara? Majlis agama pun kata vaksin ni harus bukan wajib. Tapi ada masyarakat yang klaim benda ni seolah-olah wajib. Banyak benda tak masuk akal berlaku sekarang ni. Tak tahulah kita sedar atau tak. Nak pergi masjid penuh SOP, namun ketika bercuti tiada had, cukup sekadar double dose sahaja dan negatif wabak. Ingat Allah SWT sedang lihat kita. Saya pernah dengar ceramah bahawa memegang agama di akhir zaman seperti menggenggam bara api. Ulas sikit Pak Riz, Islam itu dalam keadaan terasing dan akan pergi dalam keadaan terasing. Semoga kita jadi yang terasing. Amin. Ya Mujib. Dulu ketika saya jumpa hadis ni, saya tak faham. Walaupun guru dah terangkan, boleh berlaku ke macam tu kat negara kita? Hari ini saya benar-benar faham. Sedih. Saya tak terkilan kalau tak boleh masuk kedai. Tak terkilan kalau tak boleh masuk kedai makan Rasulullah. Tak terkilan. Tapi saya sangat terkilan, masuk masjid pun tak boleh. Bukan tak ambil dos. Bukan tak ambil suntikan. Orang dah berdos pun tak boleh masuk kan? Sebab kota. Pada pemimpin negara, khususnya Menteri Agama, kepada mufti, kepada para ulama'. Cuba kamu lihat apa yang berlaku kat Langkawi sekarang. Cuba kamu lihat di pantai-pantai pada hujung minggu lepas. Cuba kamu lihat. Setakat hari ini KKM ada isyarkan tak? Kluster pantai, kluster Langkawi. Ada tak? Langkawi sedang penuh orang tu. Ada tak? Yang kamu fikir kluster masjid, kenapa? Ketika Langkawi buka kepada orang ramai, ada tak mereka terfikir untuk ada kluster? Ketika kita buka masjid pada orang ramai, kenapa kita fikir dulu kluster? Kenapa kita letakkan masalah depan kita? Kamu dah buat, kamu dah puaskan hati. Kamu nak buat SOP, hanya dah berdosa boleh masuk masjid. Kamu puaskan macam tu kan? Kamu puas. Maka bagilah semua orang dah berdosa masuk masjid. Allahu Akbar. Kenapa nak had? Hari ni Jumaat. Berapa banyak lelaki dah tak sembahyang Jumaat berapa lama? Allahu Akbar. Sekarang dah boleh masuk masjid. Tapi had 500, 600. Sedangkan masjid boleh masuk 1000 orang. Adakah Langkawi gunakan pendekatan yang sama? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kenapa agama hanya ada di masjid, tak ada ke tempat lain? Kenapa Islam tu hanya ada di masjid, tak ada ke tempat lain? Selama ni, bila ada kluster masjid, ada suara-suara ilmuwan, agamawan yang mempertahankan. Ada. Bila KKM berbicara tentang kluster masjid satu demi satu, seakan-akan orang pergi masjid bawa musibah, seakan-akan orang pergi masjid bawa penyakit, seakan-akan orang pergi masjid bawa penyakit, tuan-tuan. Seakan-akan masjid atau tempat penyebaran penyakit. Ada, kita dengar orang pertahankan masjid, malah dimaki hamun orang yang kena COVID. Saya dengar sendiri pakai telinga saya. Heran masyarakat hari ini. Bukan kaki masjid. Ini orang tak kaki masjid cerita kat saya. Saya dengar dia cakap. Tu doktor tu dia kena dia pergi masjid. Dia tahu dia demam di masjid buat apa. Nampak tak dia tahu dia demam di masjid buat apa? Engkau tahu ke dia demam? Engkau dengar cerita orang dia demam kan? Konon-konon dia yang bawa kluster. Engkau langsung tak pergi masjid. Yang demam tu engkau. Yang demam tu engkau. Yang sakit tu engkau. Yang masalah jiwa tu engkau. Mana suara ulama'? Mana suara? Peserta ulama' boleh pertahankan imam satu ketika. Peristiwa Jumaat minggu lepas ingat. Boleh pertahankan imam tu. Nampak tak nasib imam tu? Kan tak ambil kira kata-kata bicara peserta ulama'. Dia keluar dengan meminta maaf. Alhamdulillah. Macam tu yang terbaik. Jangan payung-payung. Kita ni bukan gangster. Salah lah. Mana ada VIP? Nampak tak? Kenapa nak sebut VIP? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan tak berlaku macam ni lagi lah. Nampak Kita sedang berada
di tempat yang Nabi sebut. Sukar sekarang kan, yang tak ada berdua. Ada orang kata pada saya, dah tahu susah, pergi je lah ambil. Ucapkan terima kasih kepada mereka yang tak ambil vaksin. Kenapa Pak Riz? Ni bagi orang berlapang dada. Follow-follow saya dekat dalam ni, yang berlapang dada, dengar pesan saya. Ucap terima kasih kepada orang yang tak ambil vaksin, kerana suara mereka ni menyebabkan kerajaan berfikir sekejap, sebentar tentang risiko memberi vaksin kepada sebarang orang tanpa ambil kira tentang tahap kesihatan orang. Kan? Dia berhenti sekejap tu, dia berfikir tu. Kalau takkanlah ada kaitan dengan angka kematian. Kerana tekanan demi tekanan, kematian itu benar-benar berlaku. Kan? Orang yang tak ambil vaksin ni menyebabkan ada banyak lahirnya golongan-golongan pemikir datang daripada pakar, bukan tepi jalan, bukan geladangan tahu yang kau hina tu. Mereka yang tak ambil vaksin ni datang daripada golongan-golongan berpelajaran, doktor, para peguam, bukan gurau-gurau ni. Mereka-mereka yang berpelajaran, engineer. Subhanallah, mereka yang berpelajaran. Kalau ustaz tu ambil, itu ustaz, dia tak ada ilmu vaksin. Kita bila sebut tentang vaksin, bukan ustaz tu yang kita nak pandang. Kita nak sepandang kepada doktor-doktor, barisan-barisan intelektual yang ada ilmu tentang vaksin. Nampak tak? Faham ke faham ni? Kalau bab fiqah, bab tauhid, kita fokus kepada ustaz tu. Kau cakap banyaklah Pak Riz. Ustaz tu pun, ustaz yang keluar TV tu pun ambil. Ustaz tu ambil sebab dia bukan pakar sains. Dia ambil lah sebab keyakinan dia kena ikhtiar. Kan? Tapi bagi orang yang faham, dia tak nak ambil. Bagi orang faham, dia ambil. Ambil lah, tak ada masalah. Apa-apa kita nak gaduh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kita sedang berhadapan dengan satu benda yang sangat besar. Dalam masjid kita dah berpecah, tak ikut sunnah, berjarak-jarak. Kan? Kemudian di luar kita masih berjarak. Kesan daripada vaksin pula. Subhanallah. Bayangkan. Kan? Ini berlaku secara berterusan. Pendekatan ini sebenarnya tidak akan mengalahkan orang vaksin. Sebab ada orang benar-benar ada prinsip, benar-benar ada keyakinan diri. Dia lebih kuat, lebih bersemangat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Ada soalan seterusnya. Saya nak cerita kisah wali Allah yang tertulis namanya dalam neraka. Ada banyak nak? Ada banyak nak. Dengar, mudah-mudahan beri inspirasi pada kita. Berhentilah berbalah kerana vaksin tak vaksin. Jangan ikut gentak orang. Jangan ikut gentak orang politik. Biar mereka berbicara. Raih perbezaan pendapat. Sebab ulama' dah bagi tahu hukumnya harus bukan wajib. Kenapa dalam setiap tindakan kita wajibkan orang? Bila ulama' kata hukumnya harus, maka berdosa kita buat orang susah. Berdosa kita buat orang susah. Subhanallah. Allahu Akbar. Bila kita nak wajibkan semua orang, boleh tak ubah? Kita bersedia untuk tanggung segala-gala yang berlaku akibat daripada apa yang kita suruh. Di situ akan buka ruang lebih besar. Terima semua masalah yang dah berlaku sekarang. Bukan akan berlaku, dah berlaku. Kesan-kesan yang dah berlaku. Kerugian jiwa, kerugian nyawa, terjejas kesihatan orang yang ambil sebelum ni benar-benar sihat, terjejas sihat dia. Kita kena bertanggungjawab. Itu tuntutan dalam Islam. Ulama' kena tegur. Ulama' kena nasihat. Nasihat saya tak ada nilai sebab saya tak ada apa-apa. Tapi ulama' kena tegur. Kalau benar ini berlaku, bukan kalau, memang benar-benar berlaku dah. Memang ada orang meninggal. Memang ada orang yang sakit. Memang ada orang meninggal. Ni bukan cerita dongeng. Kalau Facebook saya ni, kita cerita je, dia blok. Saya salah satu Facebook yang dipantau, kalau cerita tentang benda ni, tentu di blok. Habis. Dia dikirim kita amaran. Syekh Abdul Aziz Al-Dabak. Tuan-tuan, seorang wali Allah bernama Syekh Abdul Aziz Al-Dabak. Ini adalah seorang wali Allah yang namanya tertulis sebagai ahli neraka. Wali Allah, tuan-tuan. Ibadahnya jangan main. Bukan macam kita, tunggang terbalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa itulah baru nak makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa itulah tengah lepak. Ini kisah wali Allah. Ada seorang ahli sufi, tuan-tuan, dari kalangan tokoh tasawuf, bernama Syekh Abdul Aziz Al-Dabak. Dia ni adalah golongan ulama yang dikategori sebagai wali Allah, ahli ibadah, abid. Ini kisah yang menarik, tuan-tuan.
Malaikat berkata pada dia, malaikat berjumpa dengan Abdul Aziz ni, Syekh Abdul Aziz. Dia kata, wahai Syekh Abdul Aziz, untuk apa engkau beribadah sebegini hebat? Engkau ibadah sangat dahsyat. Pagi-pagi dah bangun tuan-tuan. Kita ni pukul 4.30 bangun ni dah kira macam hebat dah. Mereka pukul 3 pagi, 2.30 pagi dah mula zikir, dah mula buat amal ibadah. Hidup mereka kerana Allah. Air mata setiap hari membasahi baju. Baju kita ni kau tak gendam dalam baldi tak basah. Kau tak pun basah kerana perlu. Tapi para ulama, para wali Allah, ahli ibadah, mereka yang mencintai Allah, baju mereka setiap hari basah dengan air mata yang gugur, jatuh, berlinangan kerana takut pada azab Allah. Wahai Syekh Abdul Aziz, wahai Syekh, engkau beribadah sebegini dahsyat untuk apa? Sedangkan nama engkau aku jumpa di lembaran Lahul Mahfuz. Aku jumpa nama engkau di lembaran Lahul Mahfuz, tergolong dalam golongan orang yang Allah tempatkan dalam neraka. Subhanallah. Malaikat kata pada Syekh Abdul Aziz, untuk apa engkau beribadah sebegitu hebat? Engkau beribadah sungguh-sungguh, sedangkan aku jumpa di lembaran Lahul Mahfuz nama engkau dalam neraka. Apa kata Syekh Abdul Aziz? Wahai malaikat, syurga neraka hak Allah. Aku beribadah kerana dia untuk dapat reda. Bukankah Allah cipta manusia untuk, Allah cipta jin dan manusia untuk beribadah? Maka urusan syurga dan neraka itu hak dia. Subhanallah. Aku beribadah kerana mencari reda Allah. Aku beribadah kerana Allah. Hak Allah nak bagi syurga atau neraka padaku. Aku beribadah kerana aku hamba dia. Maka hak Allah nak bagi aku syurga atau neraka. Malaikat terperanjat, benar-benar ikhlas Syekh Abdul Aziz ni. Benar-benar ikhlas. Dia tak terperanjat langsung. Dia ditakdirkan ke neraka. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian malaikat balik. Bertemu kembali di Lahul Mahfuz. Tengok, nama dia dari tempat dan golongan syurga. Allahu Akbar. Allah berhak menukar apapun. Subhanallah. Lantas malaikat datang balik jumpa Syekh Abdul Aziz. Dia kata, Syekh, aku ada bawa berita gembira untuk engkau. Nama engkau telah pun dimasukkan dalam golongan ahli syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Telah menjadi penghuni syurga, wahai Syekh Abdul Aziz. Apa kata Abdul Aziz? Alhamdulillah. Dia tetap kata yang sama. Syurga neraka urusan Allah. Syurga neraka urusan Allah. Hari ini kita, engkau punca sakit. Engkau lah punca penyebaran penyakit. Engkau lah punca. Nampak tak? Allahu Akbar. Aku beribadah kerana mencari reda Allah. Kalau Allah tetapkan aku dalam neraka, Allah reda aku ke neraka, aku reda terimanya. Aku reda. Kata Syekh Abdul Aziz. Urusan syurga dan neraka itu urusan Allah. Kalau Allah reda dengan ibadah aku dan Allah reda aku ke neraka, maka aku ke neraka. Malaikat ni takjub dengan benar-benar ikhlas dia beribadah pada Allah. Wahai Abdul Aziz, kerana ikhlasmu itulah Allah reda pada engkau. Dan telah merubah namamu daripada ahli neraka ke ahli syurga. Allahu Akbar. Lantas, ini cerita besar ni. Dengar baik, sahabat-sahabat. Dengar cerita ini. Sabar, dengar. Saya baca, saya takut. Saya ambil cerita ini sebab ia memberi impak besar dalam hidup saya. Saya harap tuan-tuan ambil berat cerita ini. Syekh Abdul Aziz. Abdul Aziz tanya pada malaikat, ya, wahai malaikat, kalau ikhlas aku menjadikan Allah telah mengubah takdir aku, ditempatkan aku ke dalam syurga, sebenarnya dosa aku apa yang buat aku mendapat kemurkaan Allah? Kan nama asal dia di Lahul Mahfuz adalah ahli neraka. Dia kata, wahai malaikat, kalau keikhlasan aku menjadikan Allah reda pada aku sekarang, boleh aku tahu tak, apakah dosa yang telah aku lakukan menyebabkan Allah murka pada aku, sehingga aku ditakdirkan, aku diletakkan dalam golongan ahli neraka. Allahu Akbar. Apa kata malaikat? Ini cerita, subhanallah. Wahai Syekh, masih kau ingat ketika usia kau 15 tahun? Allah. Dalam usia kita remaja, apa benda kita tak pernah buat? Ni orang ibadah dahsyat tau. Allahu Akbar. Wahai Syekh, masihkah kau ingat ketika umur kau 15 tahun? Ketika kau sedang baring-baring tidur
dan kau telah terjaga, tiba-tiba kau terdengar suara langkah kaki ibumu bergerak ke arah bilikmu, ke arah dirimu, dan kau berpura-pura tidur. Kau sedar ibumu akan mengejutmu untuk menyuruh kamu membeli sesuatu, nak suruh kamu buat sesuatu. Bila kamu dengar langkah kaki ibumu, kamu berpura-pura tidur, dan ibumu bila bertemu dengan kamu yang sedang tidur, yang percaya kamu sedang benar-benar tidur, dia belas ihsan, dia kesian, dia tak sampai hati nak kejut. Dan pada waktu itu kamu sedang berbohong pada ibumu. Dan itulah detik kemurkaan Allah yang menyebabkan kamu ditempatkan sebagai ahli neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jadi pada semua sahabat termasuk diri saya, jangan derhaka. Semenjak peristiwa itu, Syekh Abdul Aziz berkhidmat pada mak dia, beri perhatian kepada keluarga dia. Allahu Akbar. Kita ni apa yang tak buat? Dosa apa yang tak buat? Allahu Akbar. Nampak tak? Allahu Akbar. Oh, kopi hantar lagi. Ada tak? Kat pagar. Allahu Akbar. Sahabat, faham ke faham? Kan? Ini yang kita sedang lalui dalam kehidupan. Marilah kita bertobat, kerana kita adalah hamba yang banyak dosa. Itu cerita dosa sikit pun Allah dah membuka kemurkaan Allah. Lahul Mahfuz namanya dalam ahli neraka. Allahu Akbar. Kita macam mana sahabat? Saya cukup risau dengan dosa kita yang sangat banyak. Macam-macam dosa kita dah buat. Macam-macam dosa kita dah lakukan. Macam-macam salah kita dah terjemahkan. Tuan-tuan, kembalilah kepada Allah. Kita sama-sama perbetulkan niat kita, perbetulkan ibadah kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki hablum minallah, hablum minannas. Mantapkan hablum minallah, hablum minannas. Perelokkan hablum minallah, hablum minannas. Tolong sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita dirahmati, diberkati oleh Allah SWT. Sahabat, mudah-mudahan Allah masih bagi kita peluang untuk terus beribadah, untuk mencari redah. Kalau tak, kita buka padah, menyesal tak sudah. Saya, Pak Aris dari Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah. Kita berada kat sini sekarang, madrasah yang masih kosong kerana pelajar masih bercuti. Tak tahu apa nasib untuk nasib madrasah dengan COVID-19 yang tak reda-reda. Tapi perjuangan kita tetap sama. Kita nak meneruskan perjuangan yang sama, untuk teruskan perjuangan melainkan sebanyak mungkin orang mencintai Quran dan menguasai ilmu agama. Fiqh, tauhid ni, tasawuf ni, hadis ni. Itu perjuangan madrasah ni. Sahabat-sahabat, memandangkan tempat kita dah semakin sempit, tempat kita tak mampu nak tampung semua yang kita hajati, kita bermunajat, berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita untuk bina sebuah perkampungan madrasah. Saya mengharapkan penghabisan usia saya di madrasah, saya diambil oleh Allah dalam keadaan saya disibukkan dengan urusan akhirat. Kita tak tahu macam mana kan pengakhiran kita. Saya ada satu kisah benar. Ada seorang pakcik ni kisah benar tuan-tuan, kisah benar. Ada seorang pakcik ni, dia ahli masjid, ulang-alik masjid. Sampai dah pencen pun ulang-alik masjid. Tapi dia makin uzur. Akhirnya tuan-tuan, dia diletakkan, anak-anak letakkan di rumah orang tua. Sekarang terbaying dia pakai pampers. Satu ketika dia ahli masjid. Allahu Akbar. Nampak tak tuan-tuan? Itu menguatkan semangat kita untuk bina sebuah perkampungan madrasah yang di situ ni nanti ada rumah orang tua. Mudah-mudahan pakcik-pakcik, makcik-makcik kita yang kita pun tak tahu macam mana besok anak kita uruskan kita kan. Sebab saya mengharapkan saya mampu menyediakan tempat tinggal untuk orang tua-tua yang berada di penghujung perjalanan, diisi hidupan mereka dengan Al-Quran, diisi kehidupan mereka dengan majlis-majlis ilmu. Sebab tu saya nak letak rumah orang tua dalam kawasan madrasah. Dan untuk menjayakan semua ini tuan-tuan, saya perlu membeli tanah dan 7-8 ekar ke atas. Alhamdulillah kita dah jumpa tanah. Dan insya-Allah nanti dalam masa minggu-minggu depan kita akan lancarkan, kita akan tunjukkan gambarnya. Dan saya nak tanya jugalah kepada kawan-kawan saya yang pakar-pakar, sesuai tak untuk kita bina bangunan di tanah yang berbukit ni kan. Dan untuk capai impian kita untuk kumpul duit, nak tunggu
Bukan senang. Hari ni orang banyak susah. Nak sponsor duit, nak sediakan, tak ramai orang ada duit sekarang. Maka ni usaha kita. And lahirkan produk kopi, Paris Coffee, untuk kumpul dana, untuk kita menjayakan sebuah perkampungan madrasah. Mudah-mudahan ini bukan satu fantasi, tapi benar-benar dapat direalisasikan. Dan kita sedang berusaha, kita sedang bergerak. Alhamdulillah kopi ni dapat tempat yang sangat dahsyat. Dan syukur Alhamdulillah banyak follower support. Jadi saya mengharapkan sahabat-sahabat bantu kita untuk bukan sekadar beli, tapi jadi leader, jadi agent untuk bantu kita distribute kopi ni kepada lebih ramai orang. Mudah-mudahan pendapatan kita bertambah. Bukan untuk mengejar dunia, kan? Untuk mengejar akhirat kita, untuk bina sebuah perkampungan madrasah. Hasil titik perlu tuan-tuan perempuan juga membantu kita, kan? Pada waktu sama, kan? Bagi mereka yang berhadapan dengan COVID-19, ada kawan, kenalan, teman, sahabat, sanak, saudara, ahli keluarga, kita nak bagi ini secara percuma. Dan kita ada banyak botol air syifa. Sebelum pelajar saya balik ke rumah masing-masing sebelum ni, yang kita sempat baca 30 juzuk ayat Quran pada air ni, dan kita buat majlis zikir. Mudah-mudahan boleh membantu. Ni usaha dan ikhtiar kita, insya-Allah. Kalau kita percaya cecair bernama vaksin masuk badan kita, kenapa kita tak yakin pada cecair yang telah baca dengan ayat Quran? Insya-Allah. Insya-Allah hari Jumaat yang berkesempatan solat Jumaat termasuk dalam kota, jangan abaikan. Mudah-mudahan tiba masa nanti kita semua dibenarkan untuk solat Jumaat, insya-Allah. Satu tamparan yang kasar, berat, keras. Pusat pelancongan dibuka seluas-luasnya, tapi masjid masih ada kotahnya. Mudah-mudahan, insya-Allah, banyak bersabar. Ini ujian Allah. Kita reda dulu. Redalah, tuan-tuan, insya-Allah. Bantuan Allah pasti akan sampai. Di mana pun kita tetap kena solat, insya-Allah. Saya Pak Riz daripada Madrasah Tahfiz Al-Qurabiyatul Alawiyah, undur diri. Salam Jumaat untuk anda semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita tak ada apa-apa. Minta maaf atas soalan-soalan yang saya tak dapat jawab. Ada banyak soalan, saya minta maaf. InsyaAllah, jaga baik. Tingkatkan ibadah. Banyakkan sujud. Banyakkan selawat hari Jumaat. Banyakkan selawat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.